Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi, dalam video kali ini saya akan mulakan perbincangan untuk chapter 10, Mechanical Wave and Sound Wave. Jadi, dalam chapter ini sebenarnya ada dua part yang utama. Yang pertama adalah bahagian Mechanical Wave dan yang kedua dalam chapter ini adalah bahagian Sound Wave. Jadi, untuk video kali ini saya akan terangkan sedikit tentang introduction mechanical wave yang mana saya cuba nak capai di sini. Learning outcome 10.1a, define wavelength and wave number. Jadi wavelength and wave number itu hanyalah dua daripada beberapa karakteristik yang ada pada mechanical wave. Sebelum saya terangkan wavelength dan juga wave number, saya nak terangkan terlebih dahulu apakah dia mechanical wave. Mechanical wave is a disturbance that travels through some material or substance called the medium for the wave to transfer energy. Okay, so jadi mechanical wave ini adalah gangguan ataupun disturbance yang bergerak pada satu material yang kita panggil sebagai medium. Untuk apa? Untuk transfer energy. Contoh-contoh mechanical wave yang boleh kita dapati di sekeliling kita, contohnya ombak di laut. Kalau kita baling batu dalam air, contohnya, itu contoh yang lain kita baling batu dalam air, kita akan nampak akan ada wave yang bergerak disebabkan batu yang kita campak dalam air ataupun tasik itu. Jadi, bila kita campak batu, maksudnya kita telah create satu disturbance pada apa? Pada air, iaitu medium. Apa yang berlaku? Akan kita transfer energy daripada source tempat kita jatuhkan batu itu kepada bahagian lain dalam medium itu. Ataupun dalam case kalau kita campak batu dalam air, dalam air lah, ini medium kita. Jadi mechanical wave ni memerlukan beberapa perkara. So yang pertama sekali, mechanical wave memerlukan source. Mesti ada sumber. Boleh jadi kalau dalam case kita campak batu dalam air, batu itu sebagai sumber yang mengganggu air ataupun medium. Ataupun dalam skala yang lebih besar lagi, tsunami sebagai contohnya. Saya bagi contoh lah wave. Gempa bumi itu adalah source kepada tsunami wave. Itu sebagai contoh. Dan suara saya yang awak dengar di telinga melalui video ini, source-nya datang daripada speaker alat awak. Speaker laptop awak, speaker handphone awak, dan awak dengar diaphragm speaker itu bergetar. Dia mengganggu medium ini air dan bunyi suara saya masuk ke dalam telinga awak. So itu source. Yang kedua, mechanical wave required medium. Kalaulah awak dengar kuliah saya, video saya ini di dalam bilik yang tidak ada udara, maka awak tidak boleh dengar suara saya. Kerana apa? Getaran daripada speaker alat awak itu tidak dapat mengalir ataupun tidak dapat bergerak dalam medium. Kerana bunyi memerlukan medium.
iaitu air ataupun udara. Jadi, sebab itu, kita patut bersyukur bahawa space, angkasa, tidak ada udara. Kalau space, angkasa ada udara, maka kita sudah pasti boleh dengar bunyi daripada matahari yang kuat letusannya. Kita boleh dengar bunyi bintang meletup. Ya, kerana kalau space ada udara, akan ada medium untuk bunyi bergerak. Jadi mechanical wave memerlukan medium. Bagi bunyi, sebagai contohnya udara, bagi ombak ataupun ripple dalam air, mediumnya adalah air. Dan yang ketiga, mechanical wave requires mechanism through which the elements of the medium can influence each other. Okey. Sebagai contohnya, udara. Partikel-partikel udara ini perlu boleh interact di antara satu sama lain. Perlu boleh berlanggar supaya bunyi daripada speaker boleh bergerak untuk kita dengar. Kalau partikel-partikel tidak boleh interact antara satu sama lain. Okey, bila saya cakap partikel udara ini merujuk kepada elements in the medium. Okay, elements in the medium can influence each other. Dia kena interact di antara satu sama lain supaya mechanical wave itu boleh bergerak ataupun propagates. So itu adalah 3 benda yang diperlukan oleh mechanical wave. Mari kita tengok satu contoh wave. Ini bukanlah sinusoidal wave, tetapi saya nak demonstrate tentang bagaimana mechanical wave terhasil. Dalam simulasi ini, saya ada satu string. Dan kalau kita tengok dalam string itu, ada manik-manik yang berwarna hijau dan juga manik-manik yang berwarna merah. Manik-manik itu sebenarnya kita gambarkan elements in the string ataupun partikel di dalam string. So, awak tengok titik-titik manik-manik yang berwarna merah dan hijau itu adalah partikel yang berada di dalam string itu. So, macam saya cakap tadi, mechanical wave memerlukan source. Kalau sekarang tidak ada apa yang bergerak, maka tidak ada wave. Tapi di sini ada source. Source of disturbance. Kalau saya tekan, maka akan terhasilnya satu source. Dan source itu akan influence elements pada medium dan kita akan nampak wave bergerak. Okey, saya akan tekan sekarang. Okey, so kita nampak bila saya tekan ada source of disturbance, maka wave automatically akan bergerak ke kanan. Kita buat dalam slow motion. Saya kenakan source pada medium tali. Okey, dan kita lihat bahawa elements dalam tali ini boleh bergerak ataupun boleh interact each other. Jadi di sinilah yang kita panggil sebagai source, medium dan juga element can affect each other. Ini adalah salah satu contoh mechanical wave. Untuk kita membuat pengiraan dalam mechanical wave, ada beberapa karakteristik mechanical wave yang kita kena tahu. Saya nak demonstrate satu contoh mechanical wave yang biasanya kita nampak lah. Okay, so kita nampak ini adalah satu contoh mechanical wave. Saya kurangkan sikit amplitude-nya. Okay, mechanical wave ini kita boleh nampak kalau kita ionkan tali. Ataupun kita nampak ombak di laut. Ataupun bila kita baling batu pada air, kita akan nampak bentuk yang sama. Ini adalah pandangan sisi bagi mechanical wave pada tali. Apa dia karakteristik wave ini yang kita nak kena tahu? Yang pertama sekali adalah amplitude.
amplitude itu diukur daripada garisan tengah ini. Yang ini kita panggil equilibrium point bagi partikel. Kepada maximum height partikel itu boleh pergi. Jadi daripada equilibrium point kepada maximum height itu kita panggil sebagai amplitude. Begitu juga kalau daripada equilibrium point ke bawah sekali dia boleh turun. Itulah kita panggil amplitude. Jadi kalau kita tengok dalam mechanical wave ini, partikel pada tali ini, elements of the string, dia vibrate up and down. Up and down. Jadi kita dah belajar dalam simple harmonic motion, the maximum displacement of the particle is what we call the amplitude. So, into amplitude. Yang kedua, daripada simulasi inilah saya sebut sekali imbas, ialah wavelength. Wavelength kita ukur dari puncak ke puncak. Dari puncak ke puncak. Itu kita panggil sebagai panjang gelombang. Berapa panjang wave kita dari puncak ke puncak. Yang ketiga pula, yang boleh kita nampak daripada simulasi ini adalah frekuensi. Okay, kalau dalam normal speed, frekuensi yang saya set sekarang ini adalah 1.5 Hz. Yang ini 1.5 wave per second. Kalau satu wave dalam masa 1 saat, so frekuensi is basically number of wave in 1 second lah. Okay, so kita tengok, ini adalah number of cycle, number of complete cycle in 1 second. Bila saya cakap number of wave tu, maksudnya number of complete cycle in 1 second. Yang ini satu cycle 1 saat, kita akan nampak wave itu bergerak macam ni. Tapi kalau saya lajukan lagi, kita tambah lagi frekuensi. Frekuensi ni adalah berapa kerap oscillation tu berlaku dalam masa satu saat. Kalau kita tengok, masa untuk bulatan ini untuk berputar satu kali adalah 1 saat. So, maksudnya 1 Hz. Kalau saya tambah kepada 3 kali dalam 1 saat, kita akan nampak frekuensi kekerapan wave itu bertambah. Okey. Jadi, mari kita, saya rasa saya nak definekan semula dalam gambar raja. Untuk kita tengok dengan lebih jelas lagi kat mana dia amplitude, kat mana dia wavelength dan sebagainya. Jadi, seperti saya cakap, amplitude kita ukur daripada equilibrium point. Kepada maximum height the particle can oscillate. So, itu kita panggil amplitude. Boleh kita ukur daripada equilibrium point ke atas. Boleh juga kita ukur daripada equilibrium point ke bawah. So, that is also amplitude. Apa the definition amplitude? Amplitude adalah maximum displacement from the equilibrium position. Maximum displacement from the equilibrium position. To the crest or trough. Okey, ni ada dua perkataan yang saya kenalkan. To the crest or trough. T-R-O-U-G-H. Of the wave.
So, apa dia crest? Puncaknya kita panggil crest. Apa dia trough? Yang bawah ni kita panggil trough. So, betul lah. Amplitude tu kita kira maximum displacement daripada equilibrium position, garisan warna oranye itu, kepada crest, puncak ataupun trough. Okay, so itu amplitude. Yang kedua pula, frekuensi. So, frekuensi dalam still diagram ni kita tak boleh nampak lah apa dia frekuensi. Tapi dalam simulasi tadi saya dah tunjukkan frekuensi. Frekuensi kita define sebagai number of complete cycle that pass a given point per second. Okay, so basically kita nak cakap number of complete cycles per second lah. Itu keyword yang penting lah. Yang ketiga pula, period. Okay, nak buat pengiraan, nak tahu tentang wave, kita tahu tiga benda ni. Amplitude, frekuensi, dan juga period. Period, kita boleh define dengan beberapa cara dalam wave ini. Yang pertama sekali kita boleh define the time taken for the particle to complete one cycle. Kita rujuk pada particle. Okay, the time taken for the particle to complete one cycle of its oscillation. Dan definition ini sama. Definition nombor 1 dan definition nombor 2 ini, kedua-duanya kita define period. Okay, kalau dalam simulasi tadi, kita tengok. Okay, kita perhatikanlah satu partikel lah. Saya mainkan dalam slow motion. So, kita perhatikan partikel warna hijau ni. Masa yang diambil untuk partikel ni, complete satu cycle. Daripada equilibrium position, turun bawah, naik balik dan kembali balik kepada equilibrium position. Okay. Itu kita panggil sebagai period. So, kalau dalam kes ini, period saya lebih kurang 0.71 saat. Daripada atas ke bawah, turun bawah, maksimum balik atas. Itu dianggap sebagai period. Itu dari segi partikel. Cara lain kita nak define, so dari segi partikel, time taken for the particle to complete one cycle. Ada lagi cara lain, kita tengok dari segi wave. Okay. Time for the wave to travel one wavelength. Okay, apa dia wave? Apa dia wave kat ni? Apa dia? For the time for the wave to travel in one wavelength. Kalau dalam simulasi, apa dia wave ni? Kita tengok ni. Puncak wave ni dia bergerak ke kanan, betul? Dia bergerak ke kanan. Okay, dia bergerak. Saya lajukan lagi. Saya tambah lagi frekuensi ni supaya kita nampak banyak wave. Okay, so dia bergerak ke kanan. Dia bergerak ke kanan. Masa yang diambil untuk wave ini bergerak ke kanan sebanyak satu wavelength. Yang itu yang kita panggil sebagai
period. Okay, so macam mana pula? Okay. Wavelength terlebih dahulu saya kena define. Wavelength macam mana kita nak define? Sebab sekarang ni, period boleh kita define sebagai time for the wave to travel one wavelength. Tapi apa dia wavelength? Saya tidak sebut lagi tentang wavelength. Wavelength, nombor 4 dulu. Sebelum saya patah balik nombor 3 nanti. Adalah distance between two successive crest. Kita boleh define dia sebagai distance between two successive crest. Okay, kita ambil definition tu dulu. Untuk kita tengok apa dia period. Jadi, masa yang diambil untuk wave travel dari puncak ke puncak lah. Maksudnya, two successive ini adalah dua puncak yang berturutan. Dalam gambar rajak ini, saya boleh, kalau kita ikut definition itu, saya boleh labelkan wavelength adalah dari puncak, dari crest ke crest. That is one wavelength. Jadi, masa yang diambil, kalau saya buatkan satu garisan, oleh wave, untuk travel daripada point ini, kepada point ini. Let's name it as point P and Q. Okay, masa yang diambil oleh wave untuk travel daripada point P kepada point Q. Yang itu yang kita panggil sebagai period, sebanyak satu wavelength. Sebenarnya semestinya ke wavelength ini crest to crest? Sebenarnya tidak semestinya. Boleh juga wavelength ini kita definekan distance daripada trough to trough pun boleh juga. Okay. Kita ambil satu trough kat sini. Trough. Sini pun trough juga. Jadi jarak di antara dua ini, itu juga kita panggil sebagai wavelength. Panjang gelombang. Ataupun cara lain kita nak define crest to crest ataupun trough to trough, ataupun lah secara general lagi adalah distance between any two successive identical points on the wave. Mana-mana two successive identical point. On the wave. Okay, kita tengok dalam gambar rajah tadi. Okay. Mana dia two successive point? Katakanlah saya ambil titik ini. Saya nak warnakan titik ini dengan warna yang lain supaya kita boleh nampak ya. Okay, kita ambil titik ni. Warna pink titik yang ini. Titik itu. Mana dia identical point yang lain? Cukup satu gelombang. Satu. Bukan kat sini. Kerana partikel yang ni tengah nak naik kan. Partikel ni tengah nak turun. So bukan yang ini. Dekat sini lah dia punya successive crest. So itu identical. Saya warnakan dengan warna hijau lah mungkin. Hijau nampak lagi. Yang ini. Dan juga yang ini. Saya nampak macam yang itulah. Satu.
Ataupun mungkin yang ini. Lebih kurang saya pun tak pasti. Okay, so lebih kurang yang itulah. Dia punya panjang gelombang. Kita tengok sama tak? Panjang dia. Lebih kurang sama panjang dia. Okay. So, sama lah juga itu wavelength. Itu pun kita boleh kita definekan sebagai wavelength. Mana-mana point. You get the idea? Any two identical point pada wave itu. Itu kita boleh definekan sebagai wavelength. Itu pun juga adalah wavelength. Okay. So, itu wavelength. Selesai. So, ini sebenarnya menjawab learning outcome 10. Barulah kita berjawab soalan learning outcome 10.1a tadi. That is what we call as wavelength. Okay. Bagaimana dengan wave number pula? Wave number ataupun nama panjang dia sebenarnya adalah angular wave number. Tapi perkataan angular wave number ini tidak disebut dalam silibus. Okay, dalam buku-buku dia kata wave number, nama asal dia angular wave number. Tapi kita takkan berulang-ulang kali sebut angular wave number. Kita fahamlah dia. Bila kita sebut wave number, maksudnya the angular wave number. Ini kita define sebagai number of cycles per unit distance. Pasal tu kita namakan angular wave number. Number of cycles. Cycles ni kita ukur dalam unit radian. Jadi, unit SI ataupun SI unit bagi wave number adalah radian. Cycles per unit distance per meter. Equation bagi wave number K, dan kebanyakan buku pun dia define K ini dengan equation ini sebagai 2 pi bahagi wavelength. Okay, so saya bagi contoh lah. Katakanlah wavelength kita 1 meter. Let's say wavelength kita 1 meter. Itu menjadikan wave number K sama dengan 2 pi radian per meter. Betul lah, maksudnya 1 cycle per meter. Okay. Itu adalah kalau wavelength kita 1 meter. Number of cycles per unit distance. Okay, walaupun saya sebut SI unit bagi wave number ini sebagai radian per meter, kebanyakannya dalam buku-buku ataupun nota-nota matrikulasi, tak silap saya lah, yang saya faham lah. Okay, kita tak menulis unit radian itu. Kita sekadar tulis SI unit bagi wave number adalah per meter sahaja. Jadi kalau awak tulis SI unit bagi wave number itu sebagai per meter saja pun betul. Kalau awak tulis radian per meter, lagi tak ada siapa boleh cakap salah. Okey, mungkin ada yang tertanya, mengapa unit radian pada wave number ni kadang-kadang kita tak tulis dan kita anggap betul. Ini kerana dari segi definition radian itu sendiri. Angle theta is equals to S over R.
Okey, dan di sini dalam by this definition kita kata unit angle theta adalah radian. Radian sebenarnya adalah dimensionless unit. S length, R radius, juga length. Okey, jadi sebenarnya kat sini macam tak ada unit lah. Meter bagi meter tak ada unit. Tetapi untuk angle theta, kita namakan dia dengan nama radian walaupun dia dimensionless. Kerana kita nak bezakan di antara degree dan juga radian. Jadi, maka sebab itu kalau kita tulis wave number ini sebagai per meter, betul. Radian per meter, tak ada siapa boleh cakap salah, juga betul. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.